Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan 3 jenis surat rekrutmen. Surat pertama melibatkan yang dipanggil sebagai surat offer letter, surat tawaran. Yang kedua, dia melibatkan surat yang dipanggil sebagai appointment letter. Dan yang ketiga, melibatkan surat yang dipanggil sebagai confirmation letter ataupun surat pengesahan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa beza ketiga-tiga ni? Sebab kebanyakan daripada HR terutamanya akan merangkumkan ketiga-tiga surat ini menjadi satu. Dan nanti akan ada masanya mereka akan jadi keliru masa bila sebenarnya masuk kerja, masa bila confirm dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Now, kita mulakan kepada surat yang pertama, iaitu offer letter. Surat offer letter ni ataupun surat tawaran ini diberikan kepada pekerja oleh majikan sebagai satu tawaran. Dianya bukan satu surat cara yang melibatkan employment lagi, belum melibatkan pelantikan pun lagi. Dia sekarang satu tawaran untuk pekerja ini bekerja dengan majikan. Sekiranya pekerja itu bersetuju, maka dia akan pergi kepada next stage. Sekiranya tidak, maka surat tawaran itu akan terhenti setakat di situ. Surat tawaran ini hanyalah satu surat simple yang mudah menyatakan tentang anda ditawarkan untuk jawatan sekian-sekian, gaji sekian-sekian, bermula bekerja pada tarikh sekian-sekian. That's it and that's all. Okay? Tidak ada sebarang syarat melainkan kepada perkara-perkara asas yang telah dinyatakan tadi. Itu adalah perkara yang melibatkan surat offer letter ataupun surat tawaran. Tidak ada kontrak, tidak ada apa. It's just simple letter. Sekiranya pekerja tadi menerima offer letter tersebut, ingin bekerja dan bersetuju untuk bekerja, maka majikannya akan mengeluarkan surat yang kedua yang dipanggil sebagai surat tawaran ataupun offer letter. Surat tawaran ini akan dinyatakan dengan lebih detail dan terperinci tentang tugasan dan juga apa yang pekerja ini akan dapat sekiranya dia bekerja di situ. Adakah perlu diberikan syarat-syarat dengan jelas? Sebenarnya tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, surat tawaran surat lantikan ini, maafkan saya, surat lantikan ini hanyalah surat yang menyatakan yang anda dengan ini dilantik oleh syarikat ataupun majikan sebagai pekerjanya berkuat kuasa sekian tarikh, berjawatan sekian, gajinya sekian dan beberapa syarat-syarat asas. Itu sahaja. Bersama-sama dengan surat lantikan ini diberikan juga kontrak kerja. Kontrak kerja dengan surat lantikan dua perkara berbeza. Satu adalah kontrak, satu lagi surat. Surat ni just a cover letter kepada kontrak tadi tu. Dalam kontrak ni ada lagi detail kepada apa yang diperlukan ataupun hak-hak yang majikan yang pekerja itu dapat ketika bekerja. Bila dilantik, bila dah dilantik dan menjadi pekerja, pekerja tersebut masih lagi tergantung dalam satu lagi syarat, iaitu tempoh percubaan. Dalam tempoh percubaan ini, sekiranya pekerja itu bagus dan diterima bekerja dengan standard kerja yang seperti yang diharapkan, maka dia akan disahkan oleh majikannya melalui surat pengesahan jawatan ataupun confirmation letter. Confirmation letter ini, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya bila diserahkan akan datang bersama-sama dengan job description ataupun ataupun senarai tugasan yang pekerja ini akan dapat secara hakiki. Tempoh percubaan itu dia hanya dapat beberapa job description yang mudah dan tidak begitu berat kerana beliau belum disahkan. Ada sebagainya memang dapat yang berat pun, tapi kebanyakannya adalah dari segi majikan ingin melihat sejauh manakah kemampuan pekerja ini tadi dalam menyampaikan amanat ataupun amanah yang telah diberikan. Kalau betul dia dah confirm, maka dia akan diberikan dengan job scope dia yang betul-betul hakiki. Inilah dia yang dia akan go throughout the year dan untuk mencapai KRA yang telah ditetapkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, 3 surat cara untuk rekrutmen. Pertama, surat tawaran, offer letter. Yang kedua, surat lantikan, surat dipanggil sebagai appointment letter. Dan yang ketiga adalah confirmation ataupun surat pengesahan yang pekerja tersebut kini telah menjadi pekerja syarikat tersebut secara keseluruhan dan bukan lagi atas tempoh percubaan. Sekian daripada saya. Untuk itu dulu, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.